Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah saya Surya binti Sa'id daripada Universiti Malaya Malaysia akan membentangkan berkaitan analisa pendekatan tarbiyah Syekh Ahmad Ibn Idris Al-Fasi dan kesannya dalam dakwah di alam Melayu. Sebagai pengenalan, Syekh Ahmad Ibn Idris Al-Fasi merupakan ulama yang tersohor daripada keturunan Rasulullah SAW melalui cucunda baginda iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Ibn Idris dilahirkan di Fas, Maghribi pada 21 Rejab 1163 Hijrah bersamaan 1760 Masihi. Dakwah beliau mempunyai pendekatan yang menarik dan telah berhasil melahirkan barisan murid-murid yang berwibawa dan berperanan menyebarkan dakwah ke seluruh dunia sehinggalah ke benua Asia. Syekh Ahmad Ibn Idris mengakhirkan hayatnya di Sabiyah, Yaman dengan meninggalkan legasi ilmu dan dakwahnya sehinggalah ke hari ini. Syekh Ahmad Ibn Idris mempunyai latar belakang ilmu yang sangat hebat. Beliau merupakan penuntut ilmu dan juga tenaga pengajar di Universiti Al-Qarawiyyin Maghribi yang merupakan universiti tertua di dunia. Syekh Ahmad Ibn Idris juga mempunyai hubungan dengan ramai ulama hebat pada zamannya, antaranya ialah Syed Abdul Wahab At-Tazi Al-Fasi Al-Hasani, Syekh Muhammad Ibn Habibillah Al-Mujaidiri Al-Shankiti, Syekh Muhammad Ibn Talib Ibn Sudah At-Tawuti Al-Muri, Syekh Abu Qasim Muhammad Al-Hamu Al-Wazir Al-Fasi, serta ramai lagi dalam kalangan guru beliau. Pendekatan dakwah Syekh Ahmad Ibn Idris telah berjaya menghasilkan barisan murid yang begitu masyhur, iaitu antaranya Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi, Syekh Muhammad Osman Al-Marghani, Syekh Muhammad Al-Majzub, Syekh Abdul Rahman Ibn Sulaiman Al-Ahdal dan Syekh Ibrahim Rashid serta ramai lagi. Dakwah Syekh Ahmad Ibn Idris telah bertapak di tanah Melayu lebih daripada 150 tahun dahulu, iaitu pada sekitar tahun 1860 Masihi. Dakwah beliau dibawa masuk oleh seorang ulama Kelantan yang tersohor, iaitu Haji Abdul Samad bin Muhammad Saleh atau lebih dikenali sebagai Tuan Tabal, yang merupakan murid kepada Syekh Ibrahim Ar-Rashid. Dan pendekatan tarbiyah Syekh Ahmad merupakan resepi kejayaan dalam dakwah beliau. Bagi penyataan masalah, kita mengetahui bahawa dakwah Syekh Ahmad Ibn Idris telah diterima baik di alam Melayu semenjak sekian lama, dan dakwah beliau juga mempunyai persamaan dalam beberapa aspek falsafah Islam itu sendiri, di mana yang disebutkan oleh Zakaria dalam kajiannya pada tahun 2012. Antara yang paling utama ialah berkaitan dengan faham akidah, sikap toleransi, ukhuwah dan juga fahaman ahli sunnah wal jamaah serta yang lainnya. Namun kita mengetahui bahawa aspek keilmuan dan juga pendekatan tarbiyah Syekh Ahmad Ibn Idris ni tidak begitu terselah, khususnya di alam Melayu ini. Sedangkan pendekatan tarbiyah beliau itu amat penting dan menarik untuk dikaji dalam usaha menyediakan umat ini dengan pilihan ukutan dan juga tauladan dalam menepani cabaran kehidupan beragama pada masa kini. Berkaitan metodologi dan juga objektif kajian, metodologi kajian ini menggunakan pendekatan ataupun kaedah deskriptif melalui kajian kepustakaan, manakala objektif pula untuk menjelaskan berkaitan pendekatan tarbiyah Syekh Ahmad, kemudian untuk menganalisa pendekatan tarbiyah beliau melalui karya-karya beliau, seterusnya merumuskan pendekatan tarbiyah Syekh Ahmad Ibn Idris dan kesannya di alam Melayu. Berkaitan tinjauan kajian lepas ataupun kajian literatur, antara kajian penulisan dan juga penulisan berkaitan Syekh Ahmad Ibn Idris, saya ringkaskan di sini. Yang pertama, kajian berkaitan biografi, manhaj dan amalan beliau dalam penulisan bahasa Arab. Antaranya ialah
kajian ataupun penulisan ditulis oleh cicit beliau sendiri, iaitu Syed Muhammad Ibn Ali Al-Yamani, dan juga seorang ulama masyhur yang merupakan Imam Jami' Al-Azhar, iaitu Syekh Saleh bin Muhammad Al-Jafari. Seterusnya, penulisan dalam bahasa Inggeris yang dilakukan dalam skala besar, antaranya oleh tim penyelidikan daripada Universiti Virgin Norway, diketuai oleh Profesor Ofahi yang menulis berkaitan Syed Ahmad Ibn Idris, dan seterusnya diteruskan penulisan beliau oleh murid-murid beliau yang menulis pula berkaitan dengan murid-murid Syed Ahmad Ibn Idris. Dan seterusnya, kajian dalam bahasa Melayu juga dalam skala besar, antaranya penulisan oleh Cik Zarina Sa'ari dan juga Muhammad Fuad bin Kamaluddin yang menulis serta menterjemah karya-karya Syed Ahmad Ibn Idris dalam skala penulisan yang besar. Seterusnya, berkaitan dengan dapatan kajian, apa yang dapat diperolehi ialah penemuan berkaitan 8 prinsip dakwah Syed Ahmad Ibn Idris, iaitu dakwah secara global, pemilihan yang tepat, penekanan dari aspek amalan, mengambil berat terhadap aspek berkhabar gembira tentang Islam, masuki ke segenap kawasan, memajukan pusat kegiatan dan pembangunan kaum muslimin, berdakwah secara aman, seterusnya mengambil berat tentang amalan zikir dan juga pembinaan Muslim Zakir. Dapatan seterusnya berkaitan dengan pendekatan tarbiyah Syed Ahmad Ibn Idris. Dapat dirumuskan 3 pendekatan tarbiyah beliau, iaitu yang pertama berkaitan dengan ilmu, yang mana kita dapat menemui bahawa Syed Ahmad Ibn Idris sangat menolak perkara bid'ah dan juga amalan taklid. Seterusnya berkaitan tarbiyah yang kedua ialah berkaitan dengan pelaksanaan amalan, yang mana Syed Ahmad Ibn Idris sangat berusaha keras dalam membina Muslim Zakir melalui penghasilan ataupun penetapan rutin amalan. Dan yang ketiga, pendekatan tarbiyah beliau ialah berkaitan dengan kasih sayang, yang mana perkara ini merupakan usaha besar Syed Ahmad Ibn Idris dalam memperkenalkan ataupun melaksanakan dakwah dengan cara mengasihi seluruh makhluk, tidak kira siapa saja, meskipun mereka dalam kalangan orang yang bukan beragama Islam. Seterusnya, dapatan kajian berkaitan kesan tarbiyah Ahmadiyah ini, antaranya ialah berlakunya kerancakan budaya ilmu, juga mengekang fahaman salah dan sesat. Kita mendapati bahawa antaranya terma ataupun istilah Serambi Mekah yang diberikan kepada negeri Kelantan mempunyai hubungan dengan penyebaran dakwah melalui kaedah atau pendekatan Syed Ahmad Ibn Idris Al-Fasi. Yang seterusnya ialah keberkesanan melahirkan Muslim Zakir dalam usaha menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba melalui pengamalan-amalan yang telah disusun secara kemas dan teratur oleh Syed Ahmad Ibn Idris, dan juga melalui tarbiyah kasih sayang. Tarbiyah beliau ataupun dakwah beliau telah berjaya menghasilkan kehidupan yang harmoni dan juga diterima oleh masyarakat keseluruhannya. Secara kesimpulan, kajian ringkas ini merumuskan bahawa pendekatan tarbiyah Syed Ahmad Ibn Idris Al-Fasi merupakan pendekatan yang boleh dijadikan pegangan umat Islam dalam usaha untuk menjadi hamba yang memahami hakikat penciptaannya sebagai hamba Allah. Namun, apa yang perlu dilakukan ialah usaha untuk menghidupkan kembali dakwah beliau ini memerlukan kepada bimbingan dan penelitian yang mendalam terhadap ketulinan peribadi dan juga amalan yang disandarkan kepada beliau, khususnya dengan merujuk kepada karya-karya tinggalan beliau, juga melalui rujukan kepada pewaris dakwah beliau dalam kalangan zuriat-zuriat beliau dan juga murid-murid beliau yang sehingga ke hari ini. Nilai sebenar keilmuan beliau perlu ditonjolkan bagi mengembalikan kegemilangan ilmu dan kecemerlangan sasiah beliau sebagai bekal dan panduan generasi umat, khususnya di alam Melayu pada hari ini dan juga di masa akan datang. Itu saja, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.